Baik, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik penyediaan garam. Okey, kita akan masuk ke topik penyediaan garam. So, contoh garam-garam yang kita jumpa, yang kita dah belajar adalah natrium klorida. Ini adalah garam Himalaya. Okey. So, kita akan lihat kepada mula-mula ketelarutan. So, dalam topik ini kita akan lihat ketelarutan garam dalam air. So, kita boleh kelaskan garam kepada garam larut dan garam tak larut. Dan juga kita akan huraikan penyediaan garam terlarut berdasarkan aktiviti yang akan dibincangkan dan juga penyediaan garam tak larut. So, kita akan fokus kepada, untuk video ni kita akan fokus kepada dua sahaja, untuk ketelarutan dan juga penyediaan garam larut. Baik, kita teruskan dengan ketelarutan, untuk mengkaji ketelarutan garam dalam air. So, cara dia simple saja. Soalan yang kita boleh tanya adalah, adakah semua garam larut dalam air? So, kita boleh gunakan banyak garam, banyak jenis garam, garam nitrat, garam sulfat, klorida karbonat, dan gerak balas dia adalah sama ada dia larut, garam tu larut dalam air atau tidak. So, kita kena malarkan isi padu dan suhu air yang kita gunakan dan juga jisim garam yang kita gunakan. So, kita masukkan garam, kita timbang dan masukkan garam, lepas tu kita masukkan air dan kita cuba larutkan. Dan kita akan dapat keputusan sedemikian. So, untuk garam nitrat, contohnya kalau kita ada natrium nitrat, okey, ferrum nitrat. Semua garam nitrat, kita kata mereka adalah larut. Okey, zinc nitrat dan sebagainya. Semua garam nitrat larut dan tidak ada terkecuali. Bermakna, kalau nampak saja nama dia, belakang dia nitrat, bermakna dia larut. Untuk garam sulfat, semua juga larut kecuali garam yang tiga ni, plumbum, barium dan kalsium. So, kalau tidak ada nama ini, contohnya kalau ada zinc sulfat, dia larut. Okey, kalau kita ada garam, katakan magnesium sulfat, maka larut. Tapi kalau kalsium sulfat, termasuk dalam, kita kata kumpulan ni yang kita panggil sebagai PBC, plumbum, barium dan kalsium, maka garam sulfat ni tidak larut. Untuk klorida, kata kita lihat semua klorida juga larut kecuali mercury klorida, plumbum klorida dan argentum klorida. Ini adalah H. Kita guna HAP lah. HAP. Okay. H adalah untuk mercury, argentum dan juga plumbum. So, contoh-contoh yang kita boleh nampak adalah contoh kalau kita ada ferrum klorida larut. Kalau kita ada, katakan, aluminium klorida larut. Tapi kalau kita ada, katakan, argentum klorida, ini tak larut. So, sebab dia masuk dalam kumpulan kecuali HAP, mercury, argentum dengan plumbum. Untuk garam karbonat, kita dapati bahawa semua karbonat tak larut. Semua garam karbonat tak larut. So, kebanyakan kalau kita ada, katakan contohnya kita ada magnesium karbonat, tak larut. Kalau kita ada zinc karbonat, tak larut. Kecuali kalau dia adalah Na, natrium, kalium dan amonium. Semua garam-garam natrium, kalium, amonium akan sentiasa larut. Yang ini kita letak dalam bawah sekali. Semua garam yang mula dengan perkataan amonium, natrium dengan kalium, mereka adalah larut dan tidak ada yang tak larut. Okay? So, nitrat semua larut. Amonium, natrium, kalium juga semua larut. Okay? Untuk klorida dengan sulfat, kita ada kecuali. Semua larut kecuali kalau sulfat PBC dan kalau klorida HAP. Okay, So, ini adalah secara ringkas kita kata garam larut dan garam tak larut. So, kalau sulfat semua larut kecuali PBC. Kalau klorida semua larut kecuali HAP, mercury, argentum dan plumbum. Dan untuk amonium, kalium
natrium dan nitrat. Semua ini kalau nama ni terdapat dalam garam tersebut, mereka adalah garam yang larut. Okey, kamu boleh baca tentang lensa kimia mengapa merkuri ni adalah H2Cl2 bukannya HCl saja. So disebabkan atom merkuri cenderung membentuk ikatan merkuri-merkuri. Okey. Maka formula dia menjadi H2Cl2. So ini adalah kes yang kita kata istimewa, garam istimewa. Garam-garam ini adalah garam yang kita kata larut. Dia tidak larut, mula-mula tidak larut, tapi bila kita panaskan ataupun kita guna air panas atau panaskan larutan tersebut, apa yang berlaku adalah garam tu larut dan bila sejuk, dia akan jadi pepejal balik semula. Bermaksud kalau kita ada plumbum klorida, okay, kita nampak memang dia tak larut, tapi kalau kita panaskan, hilang. Bermakna larut. Dan lepas kalau kita sejukkan, pepejal putih plumbum klorida akan muncul semula. Bermakna dia actually tidak larut lah, tapi dalam keadaan panas atau keadaan yang kita kata air panas, maka dia akan larut. Juga sama kalau plumbum iodida, mula-mula tidak larut. Okay? Bila kita panaskan, maka dia larut. Lepas tu, dia akan, kalau sejuk, dia akan larut semula. Tidak larut semula, dia akan bentuk balik pepejal kuning. Okay, so kita boleh simpulkan tentang garam. Ada dua kumpulan, garam larut dan garam tak larut. So kalau garam tu, nama dia mula dengan natrium, amonium dan kalium, maka dia adalah garam larut. Kaedah penyediaan dia, nanti kita akan belajar adalah kaedah tindak balas peneutralan antara asid dengan alkali. Kalau garam yang larut yang bukan jenis 3 ni, iaitu natrium, kalium dengan amonium, kita boleh sediakan dengan kaedah ini. Asid campur dengan satu logam reaktif, oksida logam atau karbonat logam. Yang itu kita guna pepejal. Okay, kita tak guna dua larutan. Dua larutan adalah untuk nama yang guna garam yang nama dia amonium, natrium dan kalium. Contoh kita nak sediakan kalium klorida, natrium nitrat, okey, ataupun amonium sulfat. Itu kita guna kaedah kita kata peneutralan, tindak balas peneutralan. Okay. So untuk garam yang kita kata yang lain daripada amonium, natrium dan kalium, contohnya kita nak sediakan ferrum sulfat, kita nak sediakan magnesium klorida, semua ni kita guna kaedah pepejal logam atau pepejal oksida logam atau pepejal karbonat logam bertindak balas dengan asid. Okay, garam tak larut kita akan belajar kemudian. Dia melibatkan dua garam larut membentuk satu garam tak larut. Kita akan belajar yang ni. Kita akan tumpu kepada garam larut dulu. Okey, contoh penyediaan garam larut untuk kita kata di sini adalah natrium, kalium dan amonium. Okey. So kita guna kaedah penitratan, proses peneutralan. So kita boleh dapat contohnya kalau kita nak sediakan garam natrium klorida, maka alkali dia natrium hidroksida dan asid dia HCl. Okay. Dan untuk lain daripada itu, kita guna, contohnya kita nak sediakan magnesium sulfat, kita boleh guna magnesium campur dengan asid sulfurik. Okay, ini logam. Kalau kita nak guna magnesium oksida campur dengan asid sulfurik pun boleh. Atau kita nak guna magnesium karbonat campur asid sulfurik pun boleh. Okay, ada 3 kaedah untuk menyediakan garam magnesium sulfat. Dan proses penyediaan dia berbeza di bahagian depan saja. Lepas dah dapat larutan yang mempunyai garam tersebut, penyediaan, dua-dua penyediaan itu akan melalui proses yang sama yang kita akan bincang sekejap lagi. Okay, contoh kita nak sediakan garam amonium, natrium dan kalium ni. Okay, anak tu A, amonium, Na, natrium dan K. So mula-mula kita mesti tahu apakah asid dan alkali yang kita nak gunakan. Contoh kalau saya nak sediakan garam kalium klorida. So saya perlu ada kalium hidroksida dan belakang dia adalah asid hidroklorik. So kita masukkan kalium hidroksida ke dalam kelalangkun dan kita masukkan katakan
asid hidroklorik ke dalam burette dan kita letak penunjuk. Penunjuk tu adalah penunjuk yang kita boleh nampaklah perubahan warna untuk dapat takat akhir dia atau takat neutral dia, takat akhir neutral tu. So kita guna phenolphthalein. Phenolphthalein dalam alkali dia warnanya merah jambu. Bila neutral dia akan bertukar menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. So kita akan tahu bahawa dalam ni kalau dah sedia kita akan tahu garam tu adalah garam kalium klorida. Okey, kalium klorida. Tidak ada lagi asid dan alkali sebab neutral dah. Dan kita lepas tu dah sediakan garam, kita panaskan supaya dia menjadi larutan yang pekat. Okey, pekat bermakna kita kena panaskan daripada isi padu V menjadi mungkin 1/3 atau 1/4 V. Daripada 30 jadi 10 cm3, makna jadi pekat. Okey, so bila pekat tu kita kata tepu lah. Tepu tu bila kita sejukkan, mereka akan dapat hablau-hablau tu. Kita boleh turaskan, hablau dia akan terbentuk dan kita cuci dengan sedikit air suling dan kita akan dapat hablau kalium klorida dalam berada dalam kertas turas tersebut. So mula-mula untuk eksperimen ini kita terpaksa jalankan 2 kali at least. Okey, kali pertama kita guna katakan dengan penunjuk phenolphthalein. Kita nak dapatkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk meneutralkan kalium hidroksida. Katakan kita sudah tahu 25 cm padu asid hidroklorik, kepekatan katakan 2 mol dm3. Okey, kita dah gunakan larutan yang sama. Kita perlu 25 cm3 untuk neutralkan dengan pembantu phenolphthalein. Kali kedua, kita akan jalankan eksperimen yang sama untuk dapatkan garam tersebut tapi tanpa phenolphthalein. Kita tidak akan masukkan phenolphthalein sebab kita nak sediakan garam yang kita namakan ni KCl ni, kalium klorida ni, dengan tulin. Kalau kita masuk kali kedua, kita masuk phenolphthalein, bermakna garam yang kita hasilkan wujud bersama-sama dengan phenolphthalein. So kali pertama kita nak tentukan isi padu dia. Lepas tu kali kedua kita akan masukkan isi padu yang sama iaitu 25 cm3. Tapi kali kedua tu kita tidak perlu masukkan phenolphthalein sebab kita tahu dah daripada kali pertama tu kita perlu 25 cm3 untuk neutralkan larutan alkali tersebut. So larutan garam kalium klorida yang kita dapat pada kali kedua, penitratan kali kedua tu adalah kita kata memang neutral dan dia tulin tanpa phenolphthalein. Okey. So kita dah dapat larutan, katakan tadi kita guna 25 cm3 untuk neutralkan dengan bantuan phenolphthalein. Kali kedua tu kita jangan masuk phenolphthalein lagi. Okey, kita akan dapat garam kalium klorida yang kita kata tulin tapi ada air saja. Tidak ada asid, tidak ada alkali lagi sebab kita dah tahu memang mereka sudah neutral. Okey, lepas kita dapat kalium klorida, kita masukkan dalam mangkuk penyejak ni. Mangkuk penyejak ni kita akan panaskan supaya isi padu asal tukar kepada 1/3 daripada isi padu ataupun 1/4 daripada isi padu asal. Contoh kalau 30, kita jadikan 10 supaya menjadi larutan tu menjadi pekat ataupun tepu. So lepas tu kita sejukkan garam tu akan terbentuk hablau-hablau di dalam tu dan kita boleh kita turaskan, kita ambil kertas turas, kita tuang apa yang hablau kalium klorida yang kita dapat tu ke dalam tu dan kita biar dia menitis, kita akan dapat hablau di dalam kertas turas tersebut. So kita boleh basuh tapi jangan basuh dengan air suling yang terlalu banyak sebab kalium klorida adalah garam yang larut. So kita basuh dengan sedikit air suling dan kita keringkan antara 2 keping kertas dan kita akan dapat hablau kalium klorida yang kita hendak tu. Okay. So kita boleh bincang tentang beberapa soalan ni bersama-sama kawan kamu. Mengapa phenolphthalein kita perlu untuk tentukan takat akhir. Mengapa penambahan V hidroklorik ditambah tanpa phenolphthalein. Cikgu dah terangkan 2-3 kali mengapa tidak boleh ditambah phenolphthalein kali kedua. Dan mengapa hablau terhasil hanya boleh dibilas dengan sedikit air saja. Tadi cikgu juga terangkan mengapa kita guna sedikit air dan persamaan keseimbang tu cikgu pun dah tulis.
Okey, kita boleh bincang dan buat soalan tersebut. So, contoh garam larut juga kita boleh buat, tapi syarat dia mesti nama dia natrium, kalium dan amonium. Baik, untuk garam yang larut juga tapi bukan daripada jenis amonium, natrium atau kalium, contohnya kita nak buat garam kuprum sulfat. Okey, so kita kena guna kuprum oksida, kuprum karbonat campur dengan sulfat tu datang daripada asid sulfurik. Tapi yang ini kita tak guna kaedah penitratan yang kita guna tadi. Okey, yang ini kita guna satu pepejal. Di sini kita tak boleh guna kuprum sebab kuprum tak akan bertindak balas dengan asid sulfurik. So kita boleh guna kuprum oksida atau kuprum karbonat. So kita masukkan kuprum, di sini kita guna kuprum oksida berlebihan. Berlebihan bermaksud kita masuk banyak supaya tindak balas antara kuprum oksida dengan asid nitrik. Okey, dia akan hasilkan garam yang kita nak, kuprum nitrat campur air. Kita nak pastikan bahawa semua asid nitrik ni habis digunakan. Bermakna kita masih ada berlebihan kuprum oksida, tapi asid nitrik langsung tidak ada lagi sebab kita nak pastikan habis. Mengapa kita nak pastikan kuprum asid nitrik ni habis? Sebab garam yang kita dapat ni adalah kuprum nitrat yang adalah garam larut, bermakna dia dalam air. So kalau ada asid nitrik dengan kuprum nitrat ini, mereka bersama-sama dalam larutan. So kalau larutan dengan larutan kita tak boleh pisahkan. Kita tak boleh pisah asid nitrik dengan kuprum nitrat, tak boleh. Okey, so kita kena pastikan bahawa asid nitrik ni kita dah habis gunakan dengan gunakan kuprum oksida yang berlebihan. Lepas tu baru kita turaskan kuprum oksida yang berlebihan keluar. Senang saja, kita hanya guna kaedah penurasan. Okey, kaedah penurasan tu kita guna kertas turas dan kita dapati bahawa semua kuprum oksida yang kita guna berlebihan tu akan berada kat sini. So baki ini adalah kuprum nitrat ataupun garam yang kita nak sediakan bersama air. Lepas tu kita buat proses sama-sama, kita tepukan dengan panaskan sampai 1/3. Lepas tu kita sejukkan. Lepas kita sejukkan, kita akan basuh. Kita dah dapat hablau tu, kita turaskan dan kita basuh sedikit dengan sedikit air dan kita dapat hablau garam tersebut. Okey, so kita lihat kepada contoh ni. So seperti yang kita kata, kalau garam yang terlarut tapi bukan jenis amonium, natrium dengan kalium ini, kita boleh guna oksida logam, kita boleh guna logam reaktif ataupun kita boleh guna karbonat logam. Okey. Ini adalah kita kata ulang apa yang kita buat. Pelajar-pelajar boleh baca semula. So kita masuk kuprum oksida secara berlebihan, pastikan asid nitrik habis digunakan. Lepas tu kita turas, pastikan kuprum oksida yang berlebihan tu kita keluarkan, bermakna kita dapat garam tulen kat bawah tu kuprum nitrat. Dan lepas tu kita tepukan larutan tu dengan memanaskan supaya isi padu larutan menjadi 1/3 atau 1/4 daripada isi padu asal. Lepas tu kita sejukkan dan hablau logam dah terbentuk, kita turaskan dan juga kita akan dapat hablau tersebut pada kertas turas. Kita basuh sedikit dengan air suling yang sedikit saja. Lepas tu kita keringkan logam ataupun hablau garam yang kita dapat antara dua keping kertas turas, kita keringkan. Okey. So, perbincangan kita kebanyakan soalan cikgu dah jawab masa cikgu terangkan. Kamu boleh bincang semula. Okay, mengapa CO tu berlebihan? Mengapa kita buat penurasan 2 kali, bukan sekali saja. Okay, dan kita boleh tulis persamaan yang cikgu dah tulis juga. Dan tindak balas asid nitrik dengan kuprum oksida juga tindak balas peneutralan. Berikan sebab dia. Okay. So, ini adalah gambaran yang lebih kurang sama apa yang kita buat. Okay, ini dalam BI lah ya. So, dia ulang apa yang kita buat ni. Okay. Ini juga soalan yang lebih kurang sama. Kita berhenti di sini. Untuk garam tak larut, kita akan buat dalam video yang seterusnya.